A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratun a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah kita sambung pengajian kita. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini, amin amin ya rabbal alamin. Rukun yang keempat membaca Al-Fatihah, dan keempatnya yakni daripada rukun-rukun 13 solat itu membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat melainkan rakaat orang yang masbuk. Dulu kita ada belajar dah masbuk dengan muafiq. Muafiq itu dia sempat dengan imam, masbuk itu dia tak sempat dengan imam. Tak sempat berapa panjang, ingat tak? Ingat tak? Ya? Anak dekat tu berapa? 23 minit panjang sangat. Okey, 25 saat. InsyaAllah nanti kita akan ulang balik. Cuma kita ingat orang yang masbuk tu ialah apa dia? Orang yang tak sempat dengan imam 25 saat, dia tidak wajib sempurnakan Al-Fatihah. Tapi dia lebih 25 saat, dia dengan imam tu dia wajib habiskan Al-Fatihah walaupun tertinggal satu ataupun dua rukun. InsyaAllah nanti kita bahas lagi. Kemudian basmalah adalah satu ayat daripada Fatihah, dan bismillah itu satu ayat daripadanya. Jadi kita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi wajib baca Al-Fatihah, melainkan di antaranya mazhab Maliki. Cuma selain daripada mazhab Syafi'i itu, dia baca Al-Fatihah perlahan. Kita Al-Fatihah bismillah tu termasuk daripada Al-Fatihah. Tu beza dia. Jadi kita kat sini dah maklumlah bahawasanya kalau kita baca bismillah tu termasuk daripada Al-Fatihah. Kemudian wajib memeliharakan segala hurufnya dan tasydidnya. Jadi Al-Fatihah ni kita wajib menjaga hurufnya, tasydidnya dengan kemampuan kita sendiri. Ada setengah orang tu, kamu tak payah baca lah, kamu baca pun bukannya betul sangat, kena laknat. Itu pernyataan yang salah. Setengah orang kita baca Quran, biasalah kita, bukannya pandai sangat kita. Baca pun mengangkat-angkat, baca pun kadang tajwid tak kena, dengar pun tak kena. Kita orang yang awam ni, orang yang biasa ni, kita baca angkat-angkat, tiba-tiba kita pergi ceramah dengan ustaz kata barang siapa baca tak betul maka dilaknat oleh Al-Quran. Itu adalah pernyataan salah. Ataupun ni makcik ni baca tak betul ni, tajwid tak kena ni, ingat nanti kena laknat dengan apa, dengan Quran tu baca tak betul. Contoh, kita mengetahui bahawasanya Al-Quran itu baca dengan tertil. Apa tertil? Baca dengan keadaan apa? Tertib. Baca keadaan dengan elok.
Adapun hukum tajwid itu ada dia 200 hijrah. Nabi wafat tu tak ada lagi hukum tajwid. Jadi ulama susun hukum tajwid tu apa dia? Pada tahun 200 hijrah. Jadi kalau orang kata baca tak kena dengan tajwid, makna kata Quran lanat. Padahal ilmu tajwid tu 200 hijrah baru ada. Barulah ulama kata ni ikhfa, ni idgham, ni kena dengungkan, mim mati bertemu dengan ba dan sebagainya. Tapi kalau ada orang kata kalau kita baca Quran tak betul, tak ikut tajwid, kena laknat, itu dia salah. Sebab apa? Hukum tajwid itu ada 200 hijrah. Yang nak baca Quran tu dengan apa? Dengan tertil. Kemampuan diri kita yang apa? Yang baca tu selagi mana kita boleh buat paling elok, itulah bacaan kita. Kita apa dia? Berusaha untuk nak baca elok. Bukannya kata makcik ni baca ya Allah, tajwid dengan langan dengung kat mana dan sebagainya. Kita kena ingat, bukannya tajwid itu apa? Satu kewajipan. Kalau tak betul dengan tajwid itu apa dia? Maka kena laknat dengan Quran. Tidak. Kalau macam tu habislah orang apa? Orang India tak boleh sebut Allah Allah. Habislah kena. Sama juga wajibnya Allah, Allahu akbar, Allah. Tak boleh. Lam tu tak boleh ditebalkan. Jadi Allah 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 macam tu. Habis tu habis orang Cina kena laknat kalau macam tu. Lepas tu pula orang yang apa? Orang putih yang pelik-pelik, dia punya apa? Dia punya bahasa pelak-pelak tu tak boleh sebut dengan Quran. Dia sedaya upaya. Sebab apa? Lidah dia keras lah. Macam orang Jawa. Orang Jawa lidah dia keras. Ijajul jilatil ajujjalaha. Contoh. Kadang-kadang dah tu dah tak boleh nak buat apa dah. Ingat, baca Quran itu dengan tertil. Kalau orang kata tak kena dengan hukum tajwid, Quran kena lanat, itu pernyataan salah. Ingat, hukum tajwid ialah 200 hijrah baru dikumpulkan. Ni idgham, ni dengung, ni ikhfa syafi'i, mak lazim, mak arid dan sukun. Cumanya kita ni bukan orang Arab, kita orang Ajam. Jadi kita usaha baca sedaya upaya kita. Begitu juga dengan Nabi SAW menyatakan orang yang membaca Quran merangkai itu mendapat 2 pahala. Yakni yang pertama kerana dia belajar, yang kedua dia baca Quran. Adapun orang yang lancar tu 1 saja pahala. Jadi kalau orang nak kata apa dekat kita, kita teruskan baca Quran. Lepas tu kita berusaha untuk apa? Untuk nak mencantikkan Quran sedaya upaya kita. Daripada kecil lagi lidah kita dah kaku dan sebagainya. Tambah pula contoh kalau orang Jawa, dia tak panggil Zaidi. Kalau nama saya Zaidi, dia panggil Ustaz Chaidi. Contoh, dia macam pelak sikit. Habis kalau dia pelak macam tu baca Quran, habislah kena laknat lah macam tu. Na'udzubillah. Sebab saya banyak dengar orang duk komplain sampai ada pakcik tu tak nak baca Quran langsung. Ustaz, saya bukan tak nak baca Quran. Sebab apa? Ada ustaz tu kata kalau baca Quran tak betul kena laknat. Baca Quran tak ikut tajwid kena laknat. Jadi saya tak nak lah. Baik daripada saya kena laknat, baik saya tak baca Quran. Tak ada kena laknat dengan Quran. Na'udzubillah. Itu kita kena faham. Jadi membaca Quran itu ialah apa dia? Memelihara segala hurufnya. Wajib memelihara segala hurufnya dan tasdidnya dengan kemampuan kita. Kena faham tu. Wajib memelihara hurufnya dan tasdidnya dengan kemampuan kita. Kalau tidak, kamu baca Al-Fatihah tu, ada ustaz kata, ustazah kata, ni makcik tak betul baca Fatihah ni maka solat tak sah. Tu gila namanya. Kalau tak orang Cina habis, satu negara Cina tu tak sah solat. Negara India tu tak sah. Sebab apa? Sebutan tak betul. Allah Allah Allah. Dia sebut orang Allah, dia sebut Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebut macam tak betul. Habis orang Cina, orang putih, orang Afrika yang tak boleh cakap Arab apa semua tu, habislah diorang tak sah lah sembahyang. Itu ingat, itu pernyataan salah. Ni benda ni perlu tegas. Setengah tu bukan apa dia promote, dia buatlah kelas Quran. Makcik-makcik tahu tak, kalau Al-Fatihah tak betul, makna kata solat itu tak sah. Sia-sialah sembahyang 20 tahun. Tu nak geram sikit tu. Dia tak boleh macam tu. Sebab apa? Kita baca tu dengan kemampuan kita, yang masa yang sama juga apa kita pun memperbaiki. Jadi lepas ni kalau ada kawan-kawan kita, dia fed up sebab apa? Aduh, frust. Sebab apa? Tak boleh baca Quran dengan betul. Tajwid salah, sebutan makhraj huruf salah dan sebagainya. Dia dah cuba dah. Jangan kita ni, kita bagi semangat. Tara mana dia mampu, tara tu lah dia baca. Tu kita kena faham benda tu. Sebab saya duk tengok ramai daripada para asatizah pun, dia buat habis makcik-makcik takut.
makcik kena baca betul-betul ni, kalau tak sah solat. Siapa macam tu? Jadi jawab kat dia, habis Cina India tu memang tak sah solat lah. Negara Cina berpuluh juta, berjuta-juta umat Islam. Negara Jawa ramai daripada mereka tu daripada umat Islam, habis tak sah, habis lah. Makhraj syuruk tak kena, tajwid tak kena. Tu kita kena perhati. Jadi yang pentingnya wajib memeliharakan dengan segala hurufnya dan tasdidnya, yakni Al-Fatihah tu dengan kemampuan kita. Tu kita kena faham. Kemudian dan tertibnya dan mulahnya kalam apa? Dia tulis kelemahan, bukan kelemahan, kalamnya. Okey. Lepas tu pula bila dah tu kita jaga huruf tu dengan betul-betul sedaya upaya kita. Lepas tu pula kita kena apa? Kita kena tertib. Yani biasalah kita tertib. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ila akhir. Jadi tak boleh lah apa bismillahirrahmanirrahim siratal ladzina an'amta alaihim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin arrahmanirrahim. Jadi tak tertib tu ialah salah, walaupun cukup 7 ayat. Kita buat ayat 7 dulu, ayat apa? Ayat 1 pula, lepas tu pula ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, itu salah, ikut tertib. Alhamdulillah. Kita biasalah semua baca pun ikut tertib. Lepas tu pula kita tak boleh melagukan dengan lagu ikut suka kita. Mentang-mentanglah minat Siti Nurhalizah. Ada minat Siti Nurhalizah, dia baca apa? Al-Fatihah tu lagu apa? Siti Nurhalizah, lagu cinta. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sambil baca tu joget-joget tak boleh. Jadi nak baca tu yang muktabar, lagu-lagu yang muktabar seperti Hijaz, Nahwan dan sebagainya, ataupun kita baca muratal tu, cara tu je lah. Jangan pula kita minat seorang tu kita duk baca apa? Al-Fatihah lagu cindai. Tak boleh. Itu ialah tidak sah. Ataupun kita baca terjemahan dia pun tak boleh, kena baca dalam bahasa Arab. Lepas tu pula jadi kita tengok berkenaan dengan surah Al-Fatihah tu, lebih kurang berpuluh-puluh perkara sunat yang kita boleh buat. Baca Al-Fatihah je. Kita nak buat perkara sunat yang lain mungkin kita tak ada sempat masa. Tapi di dalam Al-Fatihah tu sendiri berpuluh-puluh apa dia? Yakni sunat di dalamnya. Apabila kita membaca Al-Fatihah. Okey. Jadi kita tengok, mungkin kita boleh amalkan tu selepas ni. Sunat-sunat Al-Fatihah. Ada berpuluh-puluh sunat. Nak baca Al-Fatihah. Kita nak buat perkara sunat lain, mungkin tak ni. Memang kita solat 5 minit, tapi kalau kita dalam tu penuh dengan benda-benda sunat, alhamdulillah. Jadi tengok. Yang pertama ialah menyambungkan bacaan basmalah dengan hamdalah dalam surah Al-Fatihah. Jadi baca terus. Kalau ni sunat, kalau boleh buatlah. Kalau tak boleh buat, tak ada apa, benda sunat. Jadi kita apa? Baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita boleh baca tu, itu ialah satu sunat. Kalau tak boleh sambung, tak apa, tak ada masalah. Bukannya berdosa. Dia ialah perkara sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh. Sebab apa? Dia wakaf kat itu Al-Fatihah, lepas tu dia baca ayat yang kedua, alhamdulillah. Tapi kalau nak sunatnya, sambung terus. Tu lebih-lebih lagi sunat. Tu kalau kita baca seorang diri, tak apalah. Kalau jadi imam tu, jadi makmum pun pandang lain juga. Tu satu. Lepas tu pula yang kedua, berkenaan sunat Al-Fatihah, qiraatul Fatihati bin nafsin wahidin. Bacaan Al-Fatihah dengan satu nafas. Yang ni kori-kori boleh lah. Bin nafsin wahidin, dengan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita tak boleh lah nafas pendek. Tu di antara sunat yang boleh buatlah. Sebab banyak sunat daripada Al-Fatihah. Lepas tu pula memulakan bacaan Al-Fatihah jika terputus dengan menyebut sesuatu sunat di dalam solat. Okey, ni sebagai contoh. Kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Batuk. Batuk. Contoh. Lepas tu sunat kita ulang kembali. Sunat. Tiba-tiba kita ni terberhenti. Kita baca-baca terberhenti, batuk lah. Terkejut tiba-tiba sembahyang tupai masuk. Masya-Allah. Terkejut. Jadi disunatkan kita ulang kembali. Sama juga kalau kita bersin, kita baca kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Batuk. Lepas tu pula buat batuk betul. Contoh. Batuk. Lepas tu disunatkan kita ulang balik. Kalau masa panjang lah. Kalau masa tak panjang kita terus. Tu sunat dia. Kemudian menyebut amin selepas baca Al-Fatihah. Ni maklumlah, selepas kita baca Al-Fatihah tu sebut amin. Bukan sahaja di dalam solat. Ingat tu. Bukan sahaja di dalam solat. Apabila tiap-tiap kali baca Al-Fatihah, disunatkan kita membaca amin. Disunatkan kita baca amin walaupun di luar apa? Di luar solat sekalipun. Sebab apa? Ni berkaitan dengan Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi dalam solat. Kita baca apa? Pagi ni kita sedekah lah dekat kedua ibu bapa kita. Lahul Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin, amin. Kena baca amin juga. Sunat. Tak baca amin tak ada masalah, sebab amin bukannya perkataan daripada dalam Al-Quran, bukannya daripada dalam surah Fatihah tu, tetapi ini ialah benda-benda sunat seperti mana Nabi SAW menyebut amin. Kemudian memanjangkan sebutan kalimah amin. Lepas tu kalau sebut amin pula, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sebut tu panjang, bukan waladdallin, amin. Tak disunatkan baca panjang. Amin tu pun sebutan yang panjang. Barulah nampak kita ni macam mengaji sikit. Ni amin. Tak jadi. Jadi disunatkan membaca panjang. Amin apa maksud amin? Amin itu ya Rabbal Alamin, ya Allah, makbulkanlah doaku. Maksud itu amin. Amin banyak maksud. Ada maksud aman. Aman ialah sejahtera. Amanu. Tu alif min nun. Jadi maksudnya pun sampai 5 maksud. Ada maksud aman, ada maksud supaya Allah memakbulkan doa, ada maksud beriman. Mana rasulu bima. Contoh. Jadi pada perkataan amin juga alif mim nun. Tapi maksud beriman. Jadi amin dekat kita, amin yang kita sebut ni ialah amin supaya Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita. Sama juga kita baca doa kunut. Ada 4 tu kita sebut apa? Amin. Amin. Jadi kita amin-amin tu ialah supaya Allah Ta'ala itu memakbulkan doa. Jadi nak baca amin tu ialah kenapa? Kena panjang sikit, disunatkan panjang sikit. Jadi banyak sunat. Jadi lepas Fatihah kita sebut amin, dah satu sunat. Lepas tu pula sebut amin panjang sikit ialah satu sunat yang lain. Kemudian pula yang baik selepas menyebut amin ialah menyebut ya Rabbal Alamin. Tu sambah lagi satu sunat. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tapi dah hati dah ya Rabbal Alamin. Kalau kita sembahyang makmum, macam tadi kita sembahyang makmum, imam sebut waladdallin. Lepas tu ramai amin. Dalam hati kita ya Rabbal Alamin. Tu satu sunat pula sebut ya Rabbal Alamin. Supaya Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Kemudian ini seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um.
Ini ulama dah bahas dah. Kemudian meringankan sebutan huruf mim, tidak mentasydidkannya. Lepas tu pula sebutan amin tu. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebutan. Jangan amin. Jangan tasydid mim tu. Setengah-setengah tu apa? Dia tasydid. Sebab apa imam ni baca semangat ni? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia pun amin. Nampak? Dia tutup mulut sebab apa? Dia macam apa? Ada tasydid kat situ. Jadi mim tu tak ada tasydid. Jadi amin dengan cara melembutkan. Setengah pula amin. Tu tak kena lah. Setengah tu apa? Dia semangat tak tahu macam mana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Suara macam nak makan orang. Selalu hari Jumaat dengarlah setengah tu orang tu amin. Jadi nak baca amin tu dengan cara lembut. Amin. Macam tu. Kemudian makmum serentak mengucapkan amin bersama imam. Mengucap amin tu serentak, itu sunat yang lain pula. Sebut amin lain, melembutkan amin lain. Lepas tu sebut ya rabbal alamin, sunat yang lain. Lepas tu pula sebut bersama imam ialah sunat yang lain. Imam pun baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam kena kesenyap sekejap. Lepas tu imam cakap semua sekali ikut amin. Membaca amin serentak dengan imam itu pun sunat yang lain. Jadi kita kena macam tu. Tak adalah imam amin kita amin baru nak mula. Ataupun imam dah sebut lepas tu kita apa? Sama tu min. Tak ada. Jadi sebut daripada tu serentak dengan keadaan lembut dan tidak mentasydidkan huruf mim. Jadi amin. Macam tu. Kemudian berusaha untuk menyebut agar bertepatan dengan imam ketika mengucapkan amin. Berusaha untuk nak sama dengan imam itu pun termasuk ke sunat. Jadi kita apa? Kita dah jaga dah. Imam dah apa? Dah baca ghairil maghdubi alaihim. Tu kita dah jaga dah. Sebab apa? Kejap lagi kita nak sebut sama dengan imam ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam senyap jap, lepas tu kita masa tu kita kena peka. Janganlah kita duk khayal, duk tengah cincin lah kat rumah, barang hilang dah. Dia kadang jadi macam tu lah. Saya pun kadang macam tu juga. Ni cari barang tak jumpa ni, dalam semayang jumpa. Aku letak kat atas tu. Selalu jadi macam tu. Nampak dia kacau kita. Jadi kalau nak cari semayang, nak cari barang hilang, solat lah. Memang dia kacau. Banyak kali lah benda macam tu. Lupa letak kunci kereta kat mana. Lupa, cari-cari tak jumpa, gelang kabut kan. Dalam semayang tu dia ingat pula, letak jelah dapur. Contoh tadi minum air, dia ingat habis minum air apa tu. Tu kita duduk dalam semayang tak khusyuk kita tu. Ingat macam-macam. Contoh. Tapi bila dah sebut dalam hujung tu ghairil maghdubi tu, kita dah fokus dah. Sebab apa? Berusaha untuk bersama imam menyebut amin ialah satu benda sunat. Sebut amin sunat, ya rabbal alamin sunat. Lepas tu pula melembutkan amin sunat, tidak mentasydidkan amin pun sunat. Lepas tu berusaha untuk nak menyebut amin dengan imam tu, itu pun termasuk dah sunat. Berapa dah? Nak kat 10 tu saja perkataan amin tu. Lepas tu pula menyaringkan sebutan amin ketika solat jahr. Ketika kita semayang jahar, yakni kita solat selain daripada solat kalau 5 waktu tu, selain daripada solat zuhur dan asar, yang tu kita apa? Sebut amin dengan keadaan kuat walaupun semayang seorang diri. Memanglah disunatkan kalau kita semayang seorang diri pun, kalau waktu subuh, waktu maghrib, waktu isyak tu disunatkan untuk menyaringkan suara. Jadi begitu juga dengan apa? Dengan nak menjawab amin tu. Tiba-tiba kita baca kuat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin dah hati. Tak jadi. Amin pun kena nyaringkan apabila kita
sembahyang yang dinyaringkan Al-Fatihah. Itu sunat. Tu dah berapa dah? Dah 10 dah. Lepas tu pula berhenti sekadar subhanallah. Daripada amin, daripada waladdallin tu nak sampai ke amin tu kita berhenti sekadar subhanallah, dia panggil saktah. Saktah ni ialah berhenti sekejap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dah hati tu subhanallah, amin, seolah macam tu. Kalau sebut subhanallah tu 2 second, 2 saat. Subhanallah, subhanallah. 2 second sebagai contoh, 2 second. Jadi kita berhenti 2 second tu, berhenti tu dia nama saktah. Jadi waladdallin, amin. Itu dapat pahala pula, dapat pahala berhenti tu, dapat pahala saktah tu. Sama juga dalam Quran pun ada juga saktah. Mimar qadina, lepas tu bos sebut haza dan surah Yasin. Dia ada huruf sin kecil tu. Tu disunatkan kita apa? Berhenti seketika. Mimar qadina. Lepas tu berhenti tu, sambung lagi. Contoh. Lepas tu pula dalam ketika antara amin dan bacaan surah, diam seketika antara amin dan bacaan surah. Jadi diam tu pahala sunat lain. Lepas tu pula masa tempoh diam tu sekadar subhanallah tu, itu ialah sunat yang lain. 2 kali sunat. Kemudian imam memanjangkan diam antara amin dan bacaan surah dalam solat jahr, yakni solat yang nyaring. Sama juga kalau imam dengan makmum, jadi imam tu baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam diam sekejap. Tu pun termasuk sunat dekat imam. Dia jadi imam, dia baca sendiri pun dia dah sunat dah, dia jadi imam tu dia pun sunat lagi. Berhenti seketika, saktah, dia panggil saktah. Lepas tu pun sebut amin, ingat dengan cara lembut. Kemudian diam itu sekadar bacaan surah Al-Fatihah. Jadi dah sebut amin. Ni untuk imam ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia berhenti dalam 2 second, 2 saat tu. Lepas tu sebut amin bersama dengan makmum. Lepas tu pula dia berhenti seketika saktah lepas amin tu, sehingga nak baca surah tu dengan sekadar bacaan Al-Fatihah yang biasa. Itu sunat lain. Ni sunat untuk imam. Jadi amin. Lepas tu seolah-olah sekadar apa? Sekadar bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekadar tu dia baca apa? Imam tu diam. Apa dia? Apabila sebut amin tu nak ke surah, maka itu sunat bagi imam. So apa, nak beri laluan kepada makmum sebut pada ketika itu. Lepas tu barulah amin. Kalau ikutlah baca senyap tu amin, maka bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, contoh. Baru dibaca surah. Jadi disunatkan imam apabila lepas sebut amin tu berhenti seketika sekadar bacaan Fatihah. Tapi bukan nak suruh baca Fatihah. Faham tak? Sekadar bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah berapa second? Ha? 20 berapa saat? 20? 30 saat. Lebih kurang 25 ke 30 saat. Jadi berhenti dekat situ lepas amin tu, berhenti seketika. Ni nak bagi makmum lawan ni. Sebab apa? Sekarang imam tu kadang-kadang nak cepat, dia baca surah pendek-pendek. Jadi kita ni kadang kalau orang tua tu baca Fatihah pun bismillahirrahmanirrahim. Dah tua tak larat dah. Kalau orang muda tu dia baca laju sikit. Kalau orang tua kita biasalah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baca slow kan. Jadi kalau ketika itu, sebab itulah disunatkan. Itu dia termasuk perkara sunat. Nak bagi makmum semua dah habis Fatihah, barulah imam masuk kepada surah. Apabila imam baca surah tu, makmum pula sunat menghayati imam baca surah tu.
Kalau tahu makna, itu lagi bagus. Tambah pula imam itu suara sedap dan sebagainya. Macam imam kita lah. Jadi apabila imam tu dah habis amin, dia bagi tempoh dalam 20 second ke 30 second untuk makmum semua habis baca Fatihah. Kemudian dia bacalah mana-mana surah. Mana-mana surah pun nanti kita ada bahas juga, surah mana yang afdal baca dan sebagainya. Kemudian seterusnya, imam hendaklah disibukkan diri dalam tempoh diam itu dengan berzikir, dan menyibukkan dengan bacaan secara perlahan itu lebih utama. Jadi kena ingat kaedah dalam solat ialah as-sukutu. La sukuta fil solati. La sukuta fi solati. Dalam tidak ada diam di dalam solat. Kena ingat tu, kita ambil dalam pemikiran kita. Tiada diam di dalam solat. Jadi kita walaupun duduk solat, kita tak boleh duduk diam. Bacalah apa saja yang kita boleh baca. Sebagai contoh, kalau imam itu rukuk lama, sepatut kita zikir, disunatkan kita baca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Tiba-tiba imam tu rukuk lama pula. Kita dah habis tu, jangan kita diam. Kita sambung je lagi. Sebab apa? Tiada diam di dalam solat. Sebagai contoh, kita sembahyang zuhur dan asar. Imam apa? Imam baca tak kuat. Tak tahulah imam baca Fatihah ke tak baca Fatihah lagi. Kita tak tahu. Jadi waktu tu kita wajib baca Fatihah. Jadi kita baca Fatihah, habis dah baca Fatihah. Amin. Contoh kita dah habis baca. Lepas tu kita bacalah surah. Ikutlah A'udzu binnas sebagai contoh. Minal jinnati wan nas. Imam tak habis lagi. Kita bacalah apa? Surah Tabarakallazi ke, surah apa ke? Yang penting jangan diam. Ni kalau sembahyang apa? Sembahyang asar dengan zuhur. Jadi kita tengok imam tu dia baca, tak tahulah dia baca lambat ke ataupun dia baca surah panjang ke dalam dia baca tu, sebab kita tak dengar. Jadi disunatkan kita apabila sembahyang zuhur, sembahyang asar, jadi kita baca Fatihah. Baca Fatihah, imam pun tak habis lagi. Tu kita dah habis lambat lah. Imam tu tak rukuk lagi. Kita baca lagi inna a'tainah. Habis inna a'tainah, imam tak rukuk lagi. Sambung lagi qul Allah. Kita baca qul Allah. Tak habis lagi. Baca qul a'udzu falaq. Tak habis lagi. Baca qul a'udzu binnas. Tak habis lagi. Bacalah surah apa yang kita ingat, wadduha ke, sampai imam itu rukuk. Tiba-tiba kita dah baca 3 surah tak habis lagi. Kita baca apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka Allahu akbar, baru kita terus. Nak cerita apa? Nak cerita dalam solat itu tiada diam. Begitu juga dengan imam. Waladdallin, bertijab amin sama dengan makmum. Lepas tu pula imam itu dia diam sekadar 30 saat. Apa nak isi 30 saat tu? Bukan imam diam saja tak cakap apa. Jadi disunatkan imam itu tidak diam di dalam kediaman dia. Bahasa dia. Waktu dia diam tu 30 second tu, dia bacalah subhanallah ke, surah apa ke, sekadar 30 second tu. Sebab apa? Tiada diam dalam solat. Itu termasuk imam dan makmum. Kalau imam tu sujud panjang sangat, kita dah habis dah. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdih. Habis dah. Tiba dia panjang sangat. Bacalah apa-apa. Termasuk kita boleh baca doa ketika rukuk dan sujud. Tengok imam kita baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdih dah 3 kali dah. Imam tak angkat kepala lagi. Lepas tu pula kita doalah. Dalam hati kita doalah apa-apa yang kita nak pinta. Kala bala la tuti'hu wasjud wa qatarib. Apabila mereka itu sujud, maka mereka itu rapat apa? Rapat dengan Tuhan, yakni memakbulkan doa ketika sujud itu ialah apa dia? Di antara tempat yang makbul. Wasjud wa qatarib, dan apabila sujud maka dekatlah ia. Jadi tiada dalam solat itu istilah diam, tak ada. Jadi waktu kita rukuk ke, waktu sujud ke, kalau imam tu apa, tak habis-habis lagi baca, kita bacalah apa yang patut, zikir-zikir yang kita boleh sambung. Kerana tiada diam di dalam solat. Kemudian hendaklah bacaan imam ketika tempoh diam itu atau zikir secara perlahan. Jadi janganlah imam duk zikir waladdallin amin. Lepas tu waktu tu nak zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Ikutlah nak baca apa dalam tempoh 3 saat. Tapi janganlah kuat. Kalau kuat jap lagi makmum tak tahu apa imam ni buat bid'ah. Jadi dia kata imam buat bid'ah pula.
Dia kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Lepas tu jadi imam nak tunggu nak baca surah, nak sebut sebelum surah tu nak baca bismillah tu dia apa? Dia subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba ada makmum belakang, "Hei imam, bid'ah apa tu?" Contoh. Jadi baca secara perlahan. Bacalah apa-apa yang patut nak baca dalam tempoh 30 saat tu. La sukuta fi solah. Ingat, la sukuta fi solah. Tiada diam di dalam solat itu. Walaupun tempat yang kita saktah, yang berhenti sekejap pun tiada diam. Sama juga kita sujud, kita rukuk. Kalau kita baca laju, subhanallah azimi wa bihamdi, subhanallah azimi wa bihamdi, subhanallah azimi wa bihamdi. Imam baca perlahan, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita dah habis awal, nak tunggu je imam baca tu. Tak, sambung je lagi. Zikirlah apa-apa nak zikir. Kalau sambung tu lagi banyak lagi bagus. Macam zikir untuk rukuk dan sujud tu, dia 1 3 5 7 9 11. Sampai 11 kali zikir tu. Jadi kalau apa, kita 3 kali tak habis lagi, sambung lagi 5 kali. Sambung lagi 7 kali, sambung lagi 9 kali, sampailah Allahu akbar, baru kita bangun. Tiada diam dalam solat. Kemudian pula ni berkaitan surah-surah yang dibaca pula. Sekiranya membaca ayat Al-Quran, yang ni selepas Fatihah, memelihara tertib susunan mushaf. Jadi mushaf ni Quran lah. Dia sebenarnya yang Quran tu ialah ayat tu. Kita duk sebut Quran, tapi bahasa kita kan, apa Quran tu? Sebuku tu kita panggil Quran. Quran tu ialah ayat Quran tu, tapi yang sebuku tu dia panggil mushaf ataupun mishaf. Boleh baca baris bawah, boleh baca baris depan. Mishaf dengan mushaf. Jadi kalau nak nampak orang belajar sikit tu, tolong ambil mishaf. Baru nampak kita belajar sikit. Kalau Quran tu ialah ayat Quran. Kalau yang sebuku tu sebenarnya mishaf. Yakni gabungan daripada Quran. Quran tu ayat Quran lah. Surah Fatihah, surah apa tu, dikumpul 14 surah tu jadi buku. Itu dinamakan mishaf. Adapun kalau yang lain tu dia sebut apa? Quran. Ni ayat Quran. Surah Fatihah, surah apa? Quran. Tu dia bagi Quran. Jadi kita nak baca apa? Nak baca surah dalam Quran itu ialah tertib, mengikut tertibnya. Selepas Al-Fatihah. Macam mana kita kena ingat? Kita kena ingatlah kalau kita nak baca apa? Surah Sajadah. Kita tak boleh baca apa? Qul a'udzu birabbinas dulu, lepas tu baca surah Sajadah. Contoh. Ataupun kita nak baca surah Waqiah, tak boleh baca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca Waqiah, tak boleh. Dia jadi ikut yang teratas. Yang pertama tu Al-Fatihah, lepas tu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya, sampailah An-Nas, 14 surah tu. Jadi kalau kita nak baca tu, kita ambil yang paling atas dulu. Atas mana? Ikut turutan lah. 114 surah tu ikut. Kita nak ambil surah apa? Surah Al-Waqiah ataupun surah Al-Rahman, surah yang ke-55 ataupun yang ke-56. Jadi kita baca yang Al-Waqiah, lepas tu barulah turun apa? Surah 114, surah An-Nas, baru macam tu. Jangan kita baca surah An-Nas, lepas tu rakaat kedua baca surah Al-Fatihah. Itu tak dapat sunat. Tak salah, tak berdosa, tak apa, tapi tak dapat sunat. Kalau kita nak baca surah pendek-pendek, kita baca Izzajah dulu, kemudian baca Qul huwallahu ahad. Tu tertib dia. Untuk apa? Untuk nak dapat sunat. Jadi kita ingat apa? Kita tak ingat banyak mana. Ingat 2 surah je. Apa? Inna a'taina dengan Qul huwallah. Jangan baca Qul huwallah dulu, baca Inna a'taina dulu. Ingat kuliah, baca kuliah dulu, baru baca Qul hu. Sebagai contoh. Kerana tertib dia punya apa? Baca setelah tu. Kemudian ia dilakukan selepas bacaan Al-Fatihah. Kalau sebelum Al-Fatihah itu tak terjadi. Membaca sesuatu daripada Al-Quran selepas surah Al-Fatihah. Bacalah mana-mana surah daripada Al-Fatihah. Tidak disunatkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Sebab apa? Ustaz, boleh tak saya baca Al-Fatihah, lepas tu surah pun nak baca Al-Fatihah juga? Maka itu tidak disunatkan, tak dapat pahala. Kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah tu seafdal surah yang menjadi rukun. Maka kalau baca kedua, ketiga, ialah tidak dijadikan sunat. Ingat tu. Jadi kalau kita nak dapat pahala sunat, baca Al-Fatihah, lepas tu baca selain surah pada Al-Fatihah.
Ada setengah orang tu dia tak ingat. Dia baca, saya ingat Al-Fatihah saja. Sejak saya mu'alaf ni masuk dalam Islam ni, saya ingat Al-Fatihah saja. Jadi lepas dia Fatihah, dia baca apa? Dia baca Al-Fatihah lagi. Boleh, tapi tak ada sunat lah. Seolah begitu. Sebab apa? Sebab tiada benda yang boleh menandingi surah Al-Fatihah daripada surah lain. Sebab dia yang pertama termasuk rukun, yang kedua dia seafdal surah. 30 juzuk dalam Quran tu semua terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Okey, membaca sekurang-kurangnya 3 ayat dan lebih. Ingat, nak baca surah tu paling kurang 3 ayat. Sebab apa? Surah yang paling sikit ialah Inna A'tayna. Inna A'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wa abtar. Jadi itu paling apa? Paling sikit. Jadi kalau kita baca 2 ayat tak jadi. Baca sudah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti jap. Nak ambil sunat ni. Amin. Tak apa dah. Lepas tu berhenti jap. Satah 30 saat. Bacalah zikir ke apa ke. Ni imam ni. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Tu rukuk. Tak dapat sunat. Ingat paling kurang pun apa? 3 apa? 3 ayat. Tak kisah ayat tu panjang ke pendek ke. Dia paling kurang 3 ayat. Sebab apa? Surah yang paling pendek tu ialah 3 ayat. Tapi kalau nak ikut, kalau surah Al-Baqarah sebelum Amanah Rasul bima tu, ayat yang sebelum tu satu muka surat apa? Satu ayat saja, satu muka surat. Yang bab hutang tu, kalau akhir Baqarah tu. Jadi itu pun kalau ikut tu, kalau ikut macam ni tidak memadai juga. Sebagai contoh, sebab apa? Dia tidak menepati 3 ayat. Ayat-ayat tu yang telah disusun, yang ada tanda tu. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dia ada nombor kat belakang tu. Dia paling kurang pun kena 3 ayat. Kadang-kadang kita baca surah yang panjang. Kita baca surah yang panjang bukan satu surah. Baca surah yang panjang, macam kita baca surah Luqman ke dan sebagainya. Jadi kita baca surah tu memadailah 3 ayat dapat sunat. Kalau satu ayat tak dapat. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allahu Akbar, tidak memadai. Sebab apa? Sebab satu ayat. Sebagai contoh, dia paling kurang nak 3 ayat. Dan yang paling afdal sekali ialah baca satu surah. Itu afdal. Okey. Cukup sekadar tu, masa pun tidak menghentikan. Insya-Allah kita sambung lagi berkenaan dengan Al-Fatihah. Kalau tadi kita melakukan benda-benda tadi tu, lebih kurang perkara 15 sunat tu ada dalam diri kita. Kalau kita melakukan benda tu. Jadi nampaklah kita belajar sikit, lepas tu boleh buat perkara sunat. Jadi solat kita 5 minit tu dah beratus sunat kita boleh buat. Kita nak sampai macam tu. Apabila kita belajar ni, insya-Allah sampai satu tahap macam tu, supaya nanti akan datang lebih khusyuk lagi kita solat di dalam solat. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minal alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.